Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radil Omar Hakim bin Nuri Kolbi dari SEM 2B. Hari ini saya nak ceritakan tentang Kerajaan Kedah Tua. Secara spesifiknya saya tak akan cerita total ataupun flow cerita tentang Kedah Tua, tapi saya akan ceritakan beberapa faktor yang menyumbang kepada kemasyhuran di Kerajaan Kedah Tua. Jadi, let's go. Kedah Tua merupakan salah satu kerajaan yang wujud di abad ke-5, dan ia merupakan salah satu kerajaan yang telah ada ataupun telah wujud di semenanjung Tanah Melayu. Dan saya akan bagi tahu 5 fakta ataupun 5 faktor yang menyumbangkan kepada kemasyhuran pada kerajaan tersebut. Yang pertama, Kerajaan Kedah Tua sendiri mempunyai lokasi yang strategik yang ada pada waktu itu, kerana Kerajaan Kedah Tua telah dibangunkan di sebelah Selat Melaka pada waktu itu. Kerana apa? Di Selat Melaka merupakan jalan ataupun laluan utama bagi pedagang-pedagang dari seluruh dunia untuk membawa ataupun untuk berhijrah daripada sebuah negara ataupun sebuah kerajaan ke kerajaan lain. Jadi lokasi ini menjadikan lokasi yang sangat hebat, sangat sesuai untuk sesebuah kerajaan dibangunkan pada waktu itu. Dan apabila wujudnya sebuah kerajaan di lokasi yang strategik, ia telah menjadikan sebuah tempat ataupun sebuah kerajaan yang sibuk pada waktu itu, kerana apabila dia wujud di laluan utama, ia akan menjadi tempat persinggahan kepada para pelayar, pedagang dan ataupun kita boleh katakan pelancong dari kerajaan lain. Dan ia seperti pada zaman sekarang kita boleh katakan adalah RNR pada waktu itu. Jadi bila wujudnya kerajaan ini, dia telah membantu kepada pedagang ataupun pelayar lain daripada kerajaan lain untuk beristirahat. Dalam masa yang sama, mereka berjual beli di pelabuhan yang ada ataupun pelabuhan yang telah disediakan kepada mereka. Nombor 2, hubungan diplomatik antara kerajaan dan kerajaan yang lain. Hubungan diplomatik di sini saya nak terapkan adalah tentang perdagangan. Kedah Tua pada waktu itu telah mewujudkan hubungan yang baik dan hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain, yang saya boleh katakan seperti pada waktu itu yang kerajaan yang telah wujud pada era Kedah Tua adalah seperti Sriwijaya, Kerajaan Funan, dinasti Tang daripada kerajaan belah China. Jadi ini bukan sahaja dia boleh memperluaskan perdagangan ataupun pengaruh yang ada di kerajaan tersebut, tapi demi lebih kepada memakmurkan sebuah kerajaan dari segi budaya, perdagangan dan teknologi yang ada pada waktu itu. Jadi bila adanya sebuah kerajaan mewujudkan hubungan yang baik dengan kerajaan lain, hubungan diplomatik yang lebih-lebih lagi kepada kerajaan yang lain dalam perdagangan ataupun beberapa lain, dia boleh memberikan sedikit bantuan ataupun mewujudkan hubungan yang erat antara negara lain ataupun kerajaan lain. Nombor 3, sumber alam yang kaya. Kedah Tua sendiri terkenal dengan hasil bumi seperti biji timah dan emas yang menjadikan tarikan utama bagi pedagang luar. Sumber ini bukan sahaja meningkatkan ekonomi, tetapi ia juga membuatkan sebuah kerajaan pada waktu itu adalah Kerajaan Kedah Tua menjadi lebih popular ataupun lebih dikenali kepada kerajaan-kerajaan lain. Jadi pada waktu itu pedagang-pedagang luar ataupun pelayar daripada kerajaan-kerajaan lain datang ke Tanah Melayu ataupun datang ke Kerajaan Kedah semata-mata untuk mendapatkan biji timah dan juga emas. Yang kita tahu, biji timah pada waktu itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk membuat senjata dan juga kenderaan ataupun kapal sendiri untuk kegunaan
masyarakat pada waktu itu. Dan kalau kita tengok pula, emas adalah merupakan salah satu harta ataupun ciptaan yang diburu oleh orang ramai sehingga pada masa ini. Dan kita tahu emas mempunyai pelbagai fungsi, seperti yang kita boleh tengok adalah pada zaman dahulu emas menjadi duit, wang tunai, ada juga menjadi perhiasan, dan juga ada yang membuat kepada ketuhanan ataupun patung-patung pada waktu itu. Nombor 4, pusat penyebaran agama. Kita tahu pada waktu itu agama Islam tidak lagi masih berkembang, kerana pada waktu itu agama Islam lebih berkembang di belah tanah timur, Asia Timur, ataupun kita boleh katakan di area tanah Arab pada waktu itu. Dan kerajaan daripada kerajaan India dan juga kerajaan China telah menghantar ataupun telah menyebarkan dahulu agama yang mereka ada, iaitu Hindu dan Buddha. Ini telah menjadikan titik permulaan bahawasanya di kerajaan Kedah Tua sendiri mempergunakan agama Hindu dan Buddha adalah agama yang pertama ataupun agama utama pada waktu itu, dan diguna pakai oleh masyarakat di masa itu, di zaman itulah senang cerita. Jadi bila agama Islam tak ada waktu itu, Buddha dan Hindu menjadi agama utama untuk masyarakat. Bila dah adanya agama Hindu dan Buddha ni, ia telah mewujudkanlah, ataupun kita kata bila dah ada dua agama ini, maka wujudnya beberapa kuil yang megah ataupun beberapa patung yang cantik hebat pada waktu itu yang telah ditemui di Lembah Bujang menjadi bukti bahawasanya agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang sangat banyak orang ataupun ramai orang yang menganuti agama itu dan datang ke kerajaan Kedah Tua semata-mata untuk menerima agama tersebut. Dan ini telah meningkatkan status sebagai pusat spiritual ataupun tempat menarik ramai pengikut agama lain yang lebih spesifiknya kepada di rantau Asia Tenggara. Nombor 5 kita boleh katakan adalah pemerintahan yang stabil dan struktur sosial yang kuat. Pemerintahan Kedah Tua ini memang sangat bijaksana pada waktu itu, yang disokong oleh struktur sosial yang tersusun, membolehkan kerajaan ini mengekalkan kestabilan dalam jangka masa yang panjang, menjadikan pusat pengaruh dan daya tarikan di Nusantara pada waktu itu. Bila adanya pemerintahan yang stabil, dia telah menjadikan sebuah kerajaan itu lebih tersusun dalam strategi pertahanan, askar, perdagangan dan macam-macam lagi. Dan bila adanya struktur sosial yang kuat, telah berjaya mewujudkan hubungan diplomatik di antara kerajaan yang ada pada waktu itu. Nombor 6, infrastruktur yang maju. Pembinaan pelabuhan, kuil, struktur yang lain seperti sistem pengairan yang mewujudkan tahap kemajuan Kedah Tua. Jadi pada waktu itu laluan air ataupun pengairan pada waktu itu di sesiapa ataupun kerajaan yang mana yang menguasai laluan air, dia adalah salah satu kerajaan yang hebat. Kerana apa? Pada masa itu apabila sebuah kerajaan ataupun pedagang ataupun pelayar dari sebuah kerajaan ingin berhijrah ke kerajaan lain, mereka akan menggunakan jalan air. Jadi apabila kerajaan Kedah Tua menguasai di sebuah laluan ataupun perairan yang utama untuk pedagang-pedagang luar, ia telah memajukan kerajaan tersebut. Kerana tak semudah itu saja untuk kita lalu di kawasan itu, kerana pada waktu itu setahu saya kerajaan Kedah Tua juga ada mengenakan charge ataupun
senang cerita kita boleh kata tax yang ada untuk pembayaran ataupun kita seperti betul lah, senang cerita macam betul untuk pedagang-pedagang ni nak teruskan perjalanan dia ke tempat lain. Jadi infrastruktur ini bukan sahaja memudahkan pedagang tetapi juga memberikan kemudahan kepada penduduk setempat sendiri dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Ini adalah satu perkara yang penting bagi sesebuah kerajaan pada waktu itu. Jadi, dan terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya. Itu saja yang saya boleh sampaikan kepada anda semua. Dan jangan lupa like, share dan subscribe video saya. Dan tekan juga button notification untuk terus dapatkan maklumat daripada saya. Anda komen, saya tunggu. Ciao dulu.